Okey, kita masuk untuk ekosistem paya bakau. Okey, so bila kita tengok pada ekosistem paya bakau ni, setiap ekosistem kita kena pasti dulu dia punya komponen abiosis dan biosis. Okey, kalau kita tengok komponen biosis, kita tahu komponen biosis ialah pengeluar, dia mesti ada pengeluar, penggunanya dan pengurai. So bila dia nak nyatakan komponen biosis, sama ada kamu nyatakan secara umum pengeluar, pengguna, pengurai ataupun kamu namakan pengeluar. Kalau contohnya kat paya bakau ni, pengeluarnya adalah pokok paya bakau. Penggunanya adalah haiwan seperti burung bangau, lotong, monyet, ular, ketam, ikan belacak. Pengurai, cendawan dan bakteria. Okey, kalau komponen abiosis untuk ekosistem paya bakau, dia special sikit sebab paya bakau ni disebabkan dia adalah pertemuan antara muara sungai air tawar dan laut. Lepas tu, situ ada satu pertembungan kepekatan air yang berbeza, kepekatan garam yang berbeza. So tanah-tanah di situ, yang pertama dia mempunyai kepekatan garam yang tinggi disebabkan air laut. Keamatan cahaya yang tinggi, berkawasannya pantai. Okey, so terdedah kepada ombak dan keadaan pasang surut air. So bila kat situ, ombak dan pasang surut air, pokok di kawasan situ mestilah dapat menahan ombak dan kekuatan ombak dengan pasang surut air. Okey. Percambahan biji benih dia pula ialah percambahan biji benih yang kena tahan dengan keadaan berlumpur dan sentiasa ada pergerakan air. So bila keadaan berlumpur, kawasan ini mempunyai kurang udara dan tinggi garam. Dan juga bila kawasan pantai, dia terdedah dengan tiupan angin yang kencang. So itu adalah komponen abiosisnya. Maksudnya keamatan cahaya yang tinggi, pH tanah dan pH air, okey, yang kepekatan garamnya tinggi, terdedah kepada tiupan angin. Apa lagi komponen abiosis dia? Suhu yang tinggi, okey, suhu persekitaran yang tinggi. So, kita akan tengok bagaimana pokok paya bakau ni dia beradaptasi dengan keadaan persekitaran dia. Adaptasi tu maksudnya bagaimana dia ubah suai struktur daun, dia punya biji benih, dia punya akar supaya dia sesuai dapat hidup dengan keadaan yang begitu. So, yang pertama, okey, dia mempunyai biji benih viviparity. Viviparity ni bermaksud, okey, kalau tengok pada gambar ni, dia punya cambah tu, dia punya batang dan akar tu bercambah semasa biji benih tu berada di atas pokok lagi. So bila dia dah bercambah di situ, okey, ketika biji benih tu dah matang, so bila dia jatuh dalam air berlumpur, dia terus terpacak dan tak dihanyutkan oleh arus air. Okey, yang kedua, daun dia. Daun dia tebal, berkutikel tebal, stomata terbenam, okey. Daun sekulen. Tebal tu maksudnya daun itu boleh menyimpan air. Dia keadaan daun tu hampir sama dengan keadaan daun pokok kaktus, daun sukulen. Dan dia ada liang-liang yang boleh menyingkirkan garam pada daun. Okey. Maksudnya daun dia satu, bila dia tebal, dia menyimpan air. Sukulen tu, sifat sukulen tu. Kutikel tebal, maksudnya lapisan berlilin dia tebal untuk mengurangkan kadar transpirasi.
sebab kawasan situ terdedah pada cahaya yang tinggi. Stomata tenggelam supaya mengurangkan kadar transpirasi juga. Okey. Dan hidatot pada liang-liang pada daun itu, okey, supaya dia dapat singkirkan garam. Okey, daun dia juga boleh menyimpan garam. Sekiranya pokok tu ada garam berlebihan, garam akan diangkut ke daun, so daun akan jadi berwarna kuning, cepat tua. Bila cepat tua, dia akan gugur. So dia mengurangkan garam yang ada dalam pokok. Okey. Dan akar dia pula. Akar dia ada 3 jenis bergantung kepada spesies pokok. Sebab keadaan spesies pokok tu berbeza dengan tempat dia. Nanti kita tengok pengkolonian. Okay. So, pada yang pertama ni teacher nak tunjukkan akar pneumatophore. Akar pneumatophore ni kepada spesies Avicennia dan Soneratia. Okay, pneumatophore akar dia terpacak macam ni. Terpacak macam ni maksudnya kat bawah dia ni ada jaringan lah yang banyak, jaringan akar. Dan ada struktur yang terunjur keluar daripada tanah. Sebab pada akar ini ada liang-liang yang boleh membantu pertukaran gas. Okay. Pada akar pneumatophore ni ada liang-liang yang mana boleh berlakunya pertukaran gas pada atmosfera dan untuk pokok. Okey, sebab kawasan Avicennia dengan Soneratia ni adalah kawasan yang paling dekat dengan air. Kawasan garis pantai, kita panggil kan, yang akan bertemu dengan air. So kawasan ini, kawasan yang akar pneumatophore ni paling banyak terdedah dengan air lah, dia boleh tenggelam pasang surut air. Yang gambar ni gambar ketika surut lah ni. Kalau gambar ketika pasang sampai hujung akar pneumatophore ni. Okay. So ini akar pneumatophore untuk Avicennia spesies dan Soneratia. Okay. Struktur ini penting untuk pertukaran gas antara akar dan atmosfera. Okay. Yang kedua ialah akar jangkang. Akar jangkang yang tumbuh bercabang daripada batang pokok. Kenapa dia bercabang-cabang terkangkang macam ni? Okey. Fungsi dia adalah untuk mencengkam tanah. Fungsi dia adalah untuk mencengkam tanah dengan kuat, memberi sokongan pada pokok supaya dapat tahan daripada ombak, pasang surut air dan tiupan angin kencang. Okey. Akar jangkam penting untuk mencengkam tanah, mencengkam tanah yang berlumpur, memberi sokongan pada pokok supaya tahan dengan tiupan angin dan ombak yang kuat pada pokok Rhizophora. Rhizophora ni berada pada zon tengah. Okey, akar bane. Okey, akar bane ni dia mempunyai akar yang bentuk lutut. Ada kita panggil struktur macam lutut ni kan. Okey. So kepingan yang tebal macam lutut ni supaya menambah luas permukaan dasar dia. Okey. Bila dia menambah luas permukaan dasar dia memberi sokongan pada pokok untuk tahan dengan keadaan yang tanah lembut. Sebab pokok akar bane ni berdekatan dengan zon belakang, dah dekat dengan darat. Okay, so akar lutut ataupun akar bane. Okay, contohnya adalah Bruguiera sp. Okay, so kita nak masuk pengkolonian dan sesaran.
Okey, tengok dalam buku muka surat 113, nombor 16. Okey, kita nak masuk pengkolonian atau sesaran. Pengkolonian bermaksud proses di mana tanah yang kosong atau kawasan yang kosong itu belum diduduki oleh apa-apa tumbuhan. So tumbuhan pertama yang tumbuh di kawasan itu kita panggil kita panggil tumbuhan spesies perintis. Kalau tengok dalam buku kamu, A, pengkolonian ialah proses di mana sesuatu spesies tumbuhan menakluk sesuatu kawasan baru yang tidak mempunyai tumbuhan. So B, tumbuhan yang mula-mula menakluk kawasan baru itu dikenali sebagai spesies perintis. Spesies perintis. So bila spesies perintis dah tumbuh di kawasan tersebut, dalam satu tempoh masa, perlahan-lahan habitat itu akan, tumbuhan di habitat itu akan diganti dengan spesies yang lain. Spesies yang menggantikan spesies perintis kita panggil spesies penyesal. Prosesnya kita panggil proses sesaran. Untuk C, sesaran ialah proses penggantian sesuatu spesies tumbuhan dominan dengan tumbuhan spesies secara beransur-ansur. Tempoh masa daripada kawasan yang kosong sehingga menjadi tumbuhan community climax yang akhir sekali ambil masa beratus-ratus tahun. Kalau kita tengok pada paya bakau, tengok dalam buku kamu juga. D, teacher tak sebutkan. D, spesies tumbuhan yang menggantikan spesies tumbuhan dominan dikenali sebagai spesies penyesal. So kita tengok pada garis, pada keadaan paya bakau. Paya bakau ni kalau kita buat mapping dia, kita boleh bahagikan dia kepada 4 bahagian. Kalau yang dalam buku kamu 4 bahagian. Dalam gambar teacher tak ada tumbuk. Last kali tu, community climax. So yang depan adalah keadaan laut, ada air aras air pasang, aras air surut. So zon yang pertama adalah zon garis pantai. Zon kedua, zon tengah. Zon ketiga, zon belakang. Selepas zon belakang, community climax. Akar yang terdapat pada zon garis pantai ialah akar pneumatophore. Pada zon tengah, akar jangkang. Pada zon belakang, akar lutut ataupun akar banih. So kita tengok pada muka surat 114. So kalau pada garis pantai ini, tumbuhan perintisnya ialah pokok Avicennia spesies dan pokok Soneratia spesies. Pada kawasan garis pantai ni, bila dia mempunyai akar bercabang-bercabang ni, pertama fungsi akar dia untuk membantu pertukaran gas. Dan kedua, bila berlakunya ombak pasang surut, air pasang surut tu, dia menyebabkan mendapan tanah ataupun bahan organik yang dibawa oleh air pasang terperangkap di antara akar pneumatophore ini. Itu dia menyebabkan, dia menyebabkan pengumpulan lumpur secara beransur-ansur. So bila terkumpulnya
tanah berlumpur di antara akar, lama kelamaan tanah itu akan menjadi keras. Okey? Dan aras tebing tu akan menjadi lebih tinggi. Bila lebih tinggi, okey, Avicennia dan Sonaratia ni dah tidak sesuai untuk hidup di situ. So, Rhizophora akan menyesarkan dan menggantikan spesies tersebut. Okey. Bila Rhizophora dah menggantikan kawasan tersebut sebab tanah tu dah semakin tinggi, okey, hanya Rhizophora aja sesuai. Rhizophora ni pula dia mempunyai akar yang jangkang dan berselirat. So bila akar jangkang berselirat, fungsi dia untuk sokongan. Okey. Bila berlakunya air arus pasang surut, okey, dia akar jangkang ni akan dapat memerangkap lumpur dan selut, daun, humus di antara akar-akar dia tu. Tanah akan menjadi lebih keras, subur dan aras tebing akan menjadi lebih tinggi. So bila tinggi, tanah itu tidak sesuai lagi untuk Rhizophora. Keadaan itu lebih sesuai untuk Bruguiera. So Bruguiera akan menyesarkan dan menggantikan Rhizophora. So bila tanah semakin tinggi, hanya Bruguiera aja boleh hidup. Okay, Bruguiera ni, okay, dia mempunyai akar lutut dan pada akar lutut tu dia boleh membolehkan pertukaran gas dekat lentisil pada akar. Akar lutut dengan akar bangir ni juga boleh menyokong pokok supaya dia tumbuh lebih besar dan tinggi. Sebab tanah dia tu dah dekat dengan tanah daratan. So bila pemendapan berlaku, dia punya tebing tu dah semakin tinggi. Okay, lama kelamaan daratan tu akan mengunjur ke laut. Okey. Dan bila tanah tu dah semakin tinggi, pokok daratan seperti pokok nipah dekat pokok pandan akan menyesarkan pokok Bruguiera. Akhir sekali adalah lama kelamaan community climax akan terbentuk apabila sesaran terhenti. Community climax tu bermaksud tumbuhan daratan, tumbuhan hutan hujan. Kalau kat Malaysia hutan hujan lah. Okay, kalau di Malaysia community climax kita adalah hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika ni akan kekal, okay, akan kekal sekiranya tidak diganggu oleh aktiviti manusia. Kalau manusia tak lakukan balak, maksudnya dia akan kekal lah. Okay, so untuk kepentingan ekosistem paya bakau, okay, yang pertama dia zon perlindungan, okay, dia merupakan penampan semula jadi tsunami. Okay, ketika berlakunya pada 2000 berapa? 2004 kot yang tsunami pada Aceh tu. Okay, di Malaysia, kawasan-kawasan yang ada paya bakau dia mengalami kerosakan yang lebih rendah daripada kawasan yang tak ada paya bakau. Sebab kedudukan pokok tu dia akan mengurangkan tenaga ombak tsunami tu. Yang kedua, dia merupakan habitat kepada haiwan kecil, pemangsa dan arus deras dan juga tempat penyinggahan spesies untuk burung bermigrasi. Sumber perikanan, okay, penting untuk hasil laut. Kita boleh buat industri sangkar terapung. Sumber perhutanan, kayu arang, kraftangan, sumber perubatan, okay,
sumber perawatan seperti rawatan herba dan tradisional, sumber makanan manusia. Yang tak ada kat sini tapi ada dalam buku kamu ialah zon ekopelancongan. So mempunyai pelbagai spesies organisma yang dapat menarik perhatian pelancong dan sebagai habitat bagi kelik-kelik untuk dapat menarik perhatian pelancong. Okey, teacher rasa sebab kelas kita habis 10.30, saya rasa sampai kat sini je ke nak sambung untuk subtopik seterusnya?